أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagi memberkati perkongsian kita pada hari ini, mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada hari ini, hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita gunakan kembali rahmat dan nikmat tersebut untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disusuli dengan kecintaan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha sedaya upaya kita untuk memupuk rasa cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan sunnah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sekecil-kecil sunnah sehingga ke sebesar-besar sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita cuba sedaya upaya untuk melaksanakannya. Sebagai contoh, ketika solat, selagi mana kita mampu untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW, maka kita berusaha sedaya upaya untuk melaksanakannya. Sehingga ada mereka yang menggariskan sunnah-sunnah dalam solat, sehingga ratus perkara-perkara sunnah. Saya tak ingat 100 ke 500, tapi ratus lah dikumpulkan untuk solat sahaja yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita pelajari dan mampu untuk melaksanakannya, jadi kita boleh laksanakan. Sebab ianya nama pun sunnah. Sebagai contoh yang mudah, angkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang rukun, yang wajib ialah lafaz Allahu Akbar. Itu yang wajib dilafazkan atau disebut dengan rukun qauli, kan, Allahu Akbar. Di sisi pandangan mazhab Imam Syafi'i, sehingga telinga sendiri dengar, mana kena dengar juga mana-mana rukun qauli lah. Antaranya dengan takbiratul ihram, kemudian suratul Fatihah, kemudian berselawat ketika tahiyat akhir, bagi salam. Kena telinga sendiri dengar, paling kuat, bukan paling minimum, paling kuat sehingga telinga sendiri dengar aja. Nanti kan kalau diingat paling minimum sehingga telinga sendiri dengar, mana yang paling kuat, dia lawan imam sekali. Nanti dia baca suratul Fatihah, dia mengganggu imam, kan. Dia baca tahiyat, dia baca selawat sehingga mengganggu imam. Dia dah habis dah fil alamin,
innaka hamidum majid tu dia dah habis, dia tambah lagi doa dia. Ganggu, sebenarnya ganggu imam di depan kalau sekiranya terlalu kuat. Baik. Tapi itu yang tadi kita sebut Allahu Akbar, itu yang wajib dilafazkan. Tangan yang diangkat. Yang laki cara laki, yang perempuan cara perempuan. Nak paras dengan bahu atau nak paras dengan cuping telinga, itu sunnah. Itu sunnah. Tangan kan selepas takbiratul ihram, tangan tu nak letak dekat mana? Pusat, atas pusat, itu sunnah. Perkara-perkara tersebut ialah sunnah. Mana bila ada tadi tu orang kumpul sampai 100, kita pun tak pernah terfikir nak kumpulkan. Tapi bila orang kumpulkan sampai 100, kita mula tercari-cari, 100 banyaknya. Jadi mungkin ada yang perkara satu-satu ketika kita mampu untuk laksanakan sunnah tersebut, tapi ada satu-satu ketika kita tak mampu nak laksanakan sunnah tersebut. Jadi mengikut kemampuan kita, itu kalau dalam bab solat. Tapi dalam kehidupan seharian sudah pastilah lagi banyak untuk kita mempelajari dan mengetahui sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Umar satu ketika dia memberhentikan untanya di satu kawasan. Tidak ada apa-apa tujuan. Bukan sebab nak rehat, nak solat, nak makan, unta nak minum air ke, nak unta tu nak berehat ke, bukan. Lepas tu dia berhenti seketika, kemudian dia teruskan kembali perjalanan. Maka sahabat yang lain melihat tindakan tersebut, lalu bertanya, apa jawab Abdullah bin Umar? Jawab Abdullah bin Umar, aku berhenti ni dekat tempat ni, bukan kat semua tempat, tempat tu je. Sebab aku pernah lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti. Lalu nak mencontohi sebab Nabi pernah berhenti, dia pun berhenti juga. Mungkin tujuan asal Nabi berhenti tu nak berehat ke, nak bagi makan ke, wallahu a'lam. Tapi Nabi berhenti tu adalah tujuan dia. Tapi sahabat ni bila melihat sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun dia dah tak ada tujuan dah ketika itu, tapi dia pernah tengok Nabi SAW pernah buat, maka dia pun berusaha juga untuk buat. Walaupun tak ada hajat yang lain dia nak berhenti sebab apa, hanya semata-mata nak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi mereka yang berkesempatan berada di tanah suci Mekah ke Madinah ke, sepatutnya bila mengetahui banyak tempat-tempat yang Nabi SAW pernah sampai, bukan hanya di masjid, kan? Bukan kita nak menafikan dan nak mengiyakan setengah pihak yang pergi memang beribadat dekat masjid, balik hotel, beri masjid, balik hotel, tak pergi tempat lain. Atau kita nak menafikan setengah pihak pula yang ziarah, duduk kat masjid masa waktu solat fardu, lepas solat fardu pergi makan kat hotel, lepas makan kat hotel pergi ziarah. Tak, selagi boleh dua-dua tu kita nak. Banyak masanya dekat masjid dengan beribadat, dengan iktikaf, dan juga banyak pergi tempat-tempat ziarah yang pernah sampai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi pernah sampai. Maka Nabi pernah sampai, maka tempat itu pasti ada barakahnya, dan juga tadi mencontohi baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kita nak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW semampu kita. Kalau keadaan dah terbatas, contoh mungkin tuan-tuan dan perempuan ada pengalaman pernah pergi satu ceramah kuliah perdana yang padat, orang terlalu ramai. Bukanlah macam ni kita tenang, relax, boleh ambil tempat masing-masing, boleh pilih nak duduk bawah lampu, bawah aircon, kipas, nak sandar kat tiang ke, nak lunjur kaki, ambil side, boleh rehat. Tapi kalau pergi yang padat ni, tak ada pilihan.
Sebab kita pun nak paling, jelas kalau dah datang yang tempat ceramah yang padat, sudah pastilah orang yang memberi ceramah tersebut yang tersohor, alim ulama kan. Takkan kita datang, kita target aku duduk paling belakang. Yang laki kalau boleh nak betul-betul lah dekat depan meja ni. Jadi bila dah habis, kalau katalah maghrib dah habis dengan padat ni, maghrib dah habis, lepas maghrib dah habis, kuliah habis, masuk isyak. Habis kuliah nak solat isyak. Bila solat isyak, dalam keadaan semua dah sepadat-padatnya, jadi nak buat soft ni sempit. Dia akan ikut line soft juga, tapi kepadatan setiap satu soft tu terlalu sempit, sampai kita punya bahu sampai kena macam ni, rapat. Jadi ketika itu nak solat takbiratul ihram, nak angkat tangan tak boleh dah, sebab tangan kita dah tersepit dah. Kalau dah angkat tangan juga dia jadi macam ni, sebab dah terlalu rapat. Dia tak boleh nak kembang dah, semua tak boleh. Nak sunnah-sunnah ni dah tak boleh dah. Nak kembangkan, kalau yang lelaki nak angkat tangan paras ni, tak boleh. Tangan kita pun dah tak lepas nak angkat. Jadi ketika itu dah tak boleh, dah tak mampu lah kita nak buat sunnah yang angkat tangan tadi. Ketika waktu lapang, selesa, buatlah. Sebab kita mampu dan tak ada sebab pun kita nak tinggal, dan kita tahu rugilah kalau tak buat. Tapi sekarang ni bila dah padat keadaan dah macam tu, tak boleh dah. Kalau kita angkat tu, kita akan tolak pula orang kiri kanan kita, tak sesuai. Maka ketika itu tak perlu dah angkat takbiratul ihram punya tangan tinggi. Mungkin kita tinggal Allahu Akbar, tangan terus dekat kedudukan seterusnya. Atau solat berjemaah sedang berjalan, kita dah lambat solat maghrib, contoh orang terkejar-kejar balik kerja apa semua, sampai masjid surau tempat kita dah rakaat kedua atau rakaat ketiga, kita wuduk tak ambil lagi. Bila wuduk tak ambil lagi, adakah ketika itu sesuai lagi nak basuh-basuh tangan, menyembang kan, nak kumur-kumur, nak masuk air kat hidung, muka 3 kali, tangan 3 kali? Maka ketika itu sunnahnya dah tak sesuai lah, sebab orang dah nak habis solat dah. Maka ketika itu barulah kita tinggalkan sunnah tersebut, bukan sebab tak nak buat, tapi disebabkan ada yang lebih utama. Solat ketika itu sedang berlangsung pun kita masih lagi nak 3 kali juga, punya laju 3 kali tu, habis air tak ke mana dah, sebab nak kerjakan 3 kali. Ataupun sebelum solat dia pun ambil wuduk 3 kali juga, tapi dia tengok macam tasbih ketika baca rukuk, ketika sujud boleh 3 kali atau lebih. Selagi mana imam tak gerak, kita boleh lagi sampai imam gerak, okey, baru kita habiskan tasbih kita. Macam tu juga dia nak buat dekat wuduk. Dah kata 3 kali sunnah, dia nak up sikit 5 kali, dia nak up lagi sampai 7 kali. Wuduk dia dah tak sama dengan tasbih tadi. Kalau wuduk sampai 5 kali, dia jadi bazir, membazir air. Yang 3 kali pun dah bazir, yang 1 kali pun bazir. Yang satu, sebab kenapa kita sebut yang 1 kali pun membazir? Macam mana tadi tuan-tuan dan perempuan ambil wuduk tadi? Ketika basuh kali yang pertama muka, kita penuhkan tangan, kemudian kita basuh. Ketika basuh, air yang sedang buka tu pergi mana? Longkang dah lah, bazir lah kan. Bazir. Sebab itu 30, sekarang berapa tahun dah masjid negeri? 35 kalau ikut rasmi. Kalau ikut letak batu asas mungkin 40 kot, 39, 40 tahun umur masjid negeri. Dulu dah fikir automatik tu, sebab nak elakkan pembaziran air. Ketika kita tak ada tangan wuduk, basuh muka, kemudian dah penuh, kita ambil basuh, air berhenti. Sekarang dah tak, sekarang semua tempat dah ada automatik kan. Itu sebab bukan kata nak bagi canggih hari teknologi tu, tapi nak ceritanya jangan membazir. Yang 3 kali pun bazir, dia pergi naik lagi sampai 5 sampai 7 kali. Lagilah khawatir kepada membazir. Dalam masa yang sama dia sangka dia sedang melakukan sunnah Nabi SAW. Jadi itu keadaan dia, untuk kita memperbanyakkan sunnah baginda Nabi SAW dalam kehidupan.
Mencintai baginda Nabi SAW ini perlu utama dalam kehidupan kita. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala, kedua ialah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada mereka yang pergi menunaikan umrah ke tanah suci, dia nak masuk Madinah dulu, sebab dia nak ziarah Nabi SAW dulu, baru dia nak pergi menunaikan umrah, nak menghormati Nabi SAW. Akan tetapi kita tidak menafikan orang yang nak pergi masuk Mekah dulu, dah itu je flight yang dia dapat, kan? Ataupun dia terbatas kudrat dia, masa dia, tenaga dia, maka dia nak selesaikan dulu kerja-kerja yang menggunakan fizikal kesihatan yang begitu tinggi. Dia nak selesaikan umrah dulu. Tak menafikan dia tak menghormati pula baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kehidupan kita, pertama Allah, kedua baginda Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW antara lima orang yang digelar ulul azmi, kan? Utusan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan ujian dan dugaan yang begitu hebat berbanding dengan Nabi yang lain. Bukan merendahkan martabat Nabi yang lain, tapi yang lima ini sangat tinggi dia punya ujian dan dugaan dia. Antaranya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika dilahirkan dalam kandungan, bapa dah meninggal dunia. Kemudian dah dilahirkan, mak pula meninggal dunia, ibunya Aminah. Kemudian datuknya meninggal dunia. Dijaga oleh kaumnya sendiri, dijaga oleh bapa saudaranya sendiri. Sebelum diutuskan menjadi Nabi dan Rasul, kaumnya Quraisy, orang-orang Arab Quraisy ini sangat menyayangi, mencintai, menghormati, memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW sebelum diutuskan menjadi Nabi. Antaranya bapa saudaranya Abu Lahab, kemudian bapa saudaranya yang kemudian memeluk Islam, Sayyidina Hamzah, kemudian Abbas, kemudian Abdul Muttalib. Mereka-mereka ini yang menjaga Nabi SAW daripada ahli keluarga. Akan tetapi satu kaum yang besar sangat menyukai baginda Nabi SAW sebab satu orang pemuda, kanak-kanak atau pemuda yang sempurna, sehingga diberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin, orang yang sangat amanah, orang yang sangat jujur, orang yang boleh dipercayai. Itulah dia Muhammad. Sehingga mereka meletakkan kepercayaan kepada Nabi SAW untuk menguruskan dagangan. Sehingga meletakkan kepercayaan kepada Nabi SAW untuk menjaga barangan mereka. Dan juga meletakkan kepercayaan kepada Nabi SAW, orang yang mula-mula masuk masjid, ketika itu masuk Masjidil Haram, pergi tengok ziarah Kaabah, siapa ketika itu? Nabi SAW. Diberikan kepercayaan untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Sebab orang yang sangat baik. Bukan masa tu dia dah Nabi dah diutuskan, belum. Kabilah-kabilah ketika itu tak tahu siapa yang paling layak untuk letak batu Hajar Aswad ini kat tempat asal dia. Tapi dengan kebijaksanaan Nabi SAW menyelesaikan perkara tersebut. Sehinggalah satu ketika Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Bila turun daripada Gua Hira dalam keadaan gementar, dalam keadaan ketakutan, sebab pertama kali berlaku peristiwa. Sebab ketika wahyu itu turun, sangat berat dia punya kesannya kepada diri Nabi SAW, sehingga sahabat ada melihat kadang-kadang berpeluh Nabi SAW ketika wahyu itu diturunkan. Lalu ini first time lagilah, kan? Bila diberitahu kepada isterinya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, Sayyidatina Khadijah bawa pergi jumpa kepada Waraqah bin Naufal. Dalam kitab sirah sebut saudara, ada sebut bapa saudara, ada sebut datuk saudara kepada Sayyidatina Khadijah. Waraqah bin Naufal ini dulunya ketika dia muda, ada 4 orang yang berbincang dan bersetuju, orang-orang Quraisy ketika ini,
sangat jauh terpesong daripada ajaran yang sebenar. Saya tak ingat lagi 3 nama siapa. Tapi satu ni Waraqah bin Naufal sebab dia penting dalam sejarah. Jadi 4 orang ini bersetuju yang Quraisy dah terpesong jauh, terutama daripada agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Daripada Nabi Adam alaihi salam sehingga ke Nabi Isa alaihi salam, mereka yang terpesong ni, tapi semua mengiktiraf semua ilah Nabi. Selepas Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpesong pun dah terpesong, pun tak iktiraf yang Nabi Muhammad ialah Nabi yang terakhir. Faham tak? Daripada Nabi Adam, Idris, Lagu Raihan tu, sampailah ke Nabi Isa, terpesong. Semua dah terpesong. Yang asli dah tak ada. Tapi yang terpesong ini mengiktiraf Adam Nabi tak? Nabi. Idris Nabi? Nabi. Nuh Nabi? Nabi. Musa Nabi? Nabi. Harun? Nabi. Sampailah Nabi Isa? Nabi. Muhammad? Bukan. Faham tak? Tak faham juga? Faham. Sebab tak dengar. Faham ke tak faham? Tapi turn sampai kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaumnya tak iktiraf dia Nabi. Adam sampai Isa alaihi salam, kaumnya iktiraf dia Nabi, tapi tak mau ikut, engkar, mencabar. Kalau betul kau Nabi, bagi ni. Kalau betul kau Nabi, cuba buat ni. Sampai dia kejarnya Nabi, dia bunuhnya Nabi, dia kerat badan Nabi. Tapi dia tahu tu Nabi. Tapi bila sampai turn Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentang pun dah memang tentang, yang tahu tu Nabi tapi tentang, yang kelompok yang kedua, Nabi pun dia tak iktiraf, ni bukan Nabi. Dia punya layanan berbeza pada kaum-kaum Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi Waraqah bin Naufal ini antara 4 orang pemimpin tadi yang bersetuju Quraisy dah terpesong jauh daripada agama yang sepatutnya, kepercayaan yang sepatutnya. Maka yang 4 ini pergi menjelajah ataupun mengkaji agama yang sepatutnya, yang benar mana. Sehinggalah Waraqah bin Naufal ini dia menjumpai Nasrani, dan dia beragama Nasrani lah ketika Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi, dan Nabi dapat wahyu yang pertama, dia Nasrani ketika itu. Lalu Sayyidatina Khadijah cerita apa yang berlaku pada suaminya kepada Waraqah bin Naufal. Bila dah cerita, Waraqah bin Naufal ketika itu sudah pun tua, dah uzur dan buta. Lalu diceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Apa jawab Waraqah bin Naufal? Dia sebut, sekiranya aku pertama dia sebut, kenapa keadaan ini tidak berlaku ketika dia masih muda? Berita ni kenapa tak sampai ketika dia masih muda? Dan kedua dia sebut, sekiranya aku masih muda, aku akan berada di depan sekali mempertahankan suamimu. Sayyidatina Khadijah ini hairan. Kita dia lah tak hairan sebab kita dah tahu dah sejarah Nabi macam mana. Ini orang yang mula-mula sekali kan, yang selama ni satu kaum semua Quraisy ni, banyak-banyak kabilah ni pepatah bahasa Melayu, menatang minyak yang penuh. Menatang ke? Menatang. Betul kan? Sebab bunyi natang-natang macam tak elok bunyi dia. Menatang bagai minyak yang penuh Muhammad ni. Tiba-tiba Waraqah bin Naufal boleh kata, kenapa tak berlaku masa dia muda? Sekiranya aku masih muda dan kuat, aku akan berada di depan sekali mempertahankan suamimu. Dah kenapa? Khadijah dia hairan, dah kenapa? Ini orang yang paling disukai, sepatutnya tidak jadi masalah lah. Kalau dia nak bagi tahu apa-apa, nak nasihat apa-apa, semua orang dengar. Sekarang ni bila dia dapat wahyu, semua sukalah sebab orangnya memang orang yang paling baik sekali kat situ. Apa jawab Waraqah bin Naufal? Yang datang kepada suamimu ini ialah Namus. Namus ni malaikat Jibril, tapi nama yang dipakai ketika zaman Nabi Musa alaihi salam.
Dia kata itu ialah namus yang sama yang sampai dekat Musa, sekarang dia pun sampai dekat suamimu dan suamimu Nabi, dan tidak ada satu orang pun Nabi yang ditentang, yang tidak ditentang oleh kaumnya sendiri. Pasti semua Nabi akan ditentang oleh kaumnya sendiri. Termasuklah suami Muhammad ni pasti akan ditentang oleh suamimu sendiri. Tapi sekarang dia tak boleh buat apa, dia dah tua dan buta. Lalu berlakulah peristiwa penentangan orang-orang Quraisy, ahli-ahli keluarga, sanak saudara selama ini yang baik, yang suka, yang puja, yang mulia, melakukan penentangan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh bayang tak? Atuk dah tak ada, mak ayah dah tak ada, tinggal ada isteri dan bapa saudara yang jaga, dan bersama sanak saudara yang selama ini menjaga, memuliakan apa semua, tiba-tiba dah terbahagi kepada dua. Ada yang tak menentang, beriman dan tak beriman, dengan ada yang menentang. Hati seronok? Pasti tidak seronok, kan? Pasti sedih. Bapa saudaranya Abu Lahab lagi mencaci dia apa semua. Contohlah sekarang ni kan, semua tengah dengar ni, tengah ustaz elok dengan saya apa semua, tiba-tiba bangun separuh ni, apalah ustaz ni keluar-keluar. Saya pun kenapa, apa salah aku? Kan kita tengah bercakap ni, tiba-tiba bangun maki-maki kat luar, keluar ni apa ni. Kita pun terasalah hati, apa aku salah aku ni? Salah cakap ke? Jadi Nabi SAW juga manusia yang mempunyai hati dan perasaan. Dia amanah, menyampaikan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila ditentang oleh kaumnya sendiri, ahli keluarganya sendiri, pasti ada merasa sedikit kesedihan. Tapi sebab dia ada Allah Subhanahu Wa Taala, kesedihan itu terpadam. Tapi sebagai manusia, dia ada rasa. Setelah berdakwah, ditolak, ditentang, dihina, dicaci, di pulau berapa lama? 3 tahun. Kepada Bani Abdul Manaf dengan Bani Hashim, yang beriman ke, yang tak beriman ke, asal kau daripada Bani Hashim je, kena pulau 3 tahun. Kita sekejap je, kita dah tak buat dah. Apa nama BMF kita dulu? Buat lagi? Ada lagi? Kan? Tapi kita BMF mengutamakan produk Bumi Putra Islam. Kalau dah tak ada, kita beli je yang selainnya, tak ada masalah pun. Bukan kita menolak terus bangsa agama lain punya, tak. Kita mengutamakan. Tapi kalau tak ada, kita pergi juga kan. Tapi BMF pula. Tapi pemulauan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, selama 3 tahun ini, tidak boleh duduk, tidak boleh bercakap, tidak boleh sembang, tidak boleh jual, tidak boleh membeli apa-apa sahaja daripada kaum Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf atau Bani Hashim. Satu pun tak boleh buat apa-apa transaksi dengan diorang. Kalau ada orang bawa barang-barang daripada luar, barang dagangan ke, gandum ke, apa ke, bawa masuk ke Mekah, kaum yang lain terus bolot semua, beli semua supaya tak lepas dekat Bani Abdul Manaf selama 3 tahun. Kita hari tu PKP sekejap je habis dah. Bank pun, duit pun habis, makanan kat dapur pun habis, ada yang mengangkat bendera putih apa semua kan. Berapa tahun? Tak sampai 3 tahun. Dalam keadaan kerajaan bagi bantuan apa semua, moratorium lah, apalah semua dapat kan. Pun dah macam tu tahap dia. Ini bayangkan selama 3 tahun pulau. Cakap pun tak boleh, duduk sebelah pun tak boleh, sembang buat muamalat tak boleh. Barang sampai nak beli tak boleh, semua dibolot. Satu, ni sekarang ni aku ada barangan ni, nah lah beli, pun tak nak beli. Nak jual pun tak boleh. Pulau, memang pulau 100%. 3 tahun terseksa. Bila setelah Nabi SAW dah selesai berjumpa dengan Warqah bin Naufal, kemudian diperintahkan pula Nabi SAW untuk sampaikan dakwah kepada keluarganya yang terdekat. Nabi SAW memanggil semua kaum-kaum kerabatnya yang terdekat. Abu Lahab ada situ dan sebagainya, untuk pemakluman kali pertama dekat Bukit Sofa. Nabi SAW naik dekat Bukit Sofa tu, bagi tahu, kalau aku bagi tahu sekarang ini kepada kaumku, di belakang ini ada musuh,
Di belakang ini ada musuh yang nak memerangi kita sekarang ni. Adakah kamu semua akan percaya? Mereka kata apa? Sudah pasti kami akan percaya. Sebab yang cakap ni siapa? Muhammad, yang selama ni mereka menatang bagai minyak yang penuh. Tak pernahlah Muhammad ni mengecilkan hati sesiapa pun. Tak pernah. Manusia zaman hari ni baik-baik macam mana pun pasti akan ada orang rasa tak senang dengan dia. Tapi Nabi SAW tak. Daripada kecil sampailah sebelum diutus menjadi Nabi, semua orang suka. Sampai bila Nabi kata belakang ni ada tentera, ada musuh yang nak memerangi kita, adakah kamu semua akan percaya? Kami semua akan percaya Muhammad. Tak payah nak pergi balik bukit cek, tak payah. Kami akan percaya. Bukit Safa, di kaki bukit dia apa? Jabal Abi Qubais yang besar tu. Antara dalam riwayat juga menyebut Jabal Abi Qubais ni lah bukit yang ditawarkan oleh malaikat untuk angkat dan hempap penduduk Taif yang menolak dakwah Nabi SAW. Bukit yang besar. Jadi nak pergi cek belakang yang besar lah. Jadi sekarang ni kita tak payah pergi cek, tapi yang cakap ni Muhammad, kita akan percaya 100%. Baik, sekarang aku bagi tahu, aku telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku telah menerima wahyu yang pertama. Sekarang aku adalah Nabi. Ketika itulah berlakunya perpecahan. Abu Lahab ketika itu, tabat laka ya Muhammad, celakalah Muhammad. Semata-mata itu kau nak bagi tahu, kau kumpulkan kami semua. Padahal pakcik ni yang sayang dia, yang jaga dia, yang bela dia, yang berlari keliling kampung lah. Kalau ada anak saudara nama Muhammad ni, seronok sangat lah. Budaknya baik, bagus. Kan kita kalau ada, bukan anak kita, anak saudara kita pun kalau 11A, kita pun rasa nak cerita jugalah kat orang lain. Yang kita ada anak saudara yang bijak sangat ni. Lulus exam semua lulus, kalau ambil A semua A, dapat kerja pula bagus, baik lagi. Jadi orang yang ternama, orang alim pula. Mesti kita kata tu anak saudara aku. Sebab bangga ada, suka bila ada keluarga yang baik, ahli keluarga yang baik. Walaupun jauh sikit, bukan anak kandung. Tapi banggalah, seronok ada anak buah yang macam tu. Itu juga yang berlaku kepada Abu Lahab. Bukan anak kandung dia, anak saudara. Kan, anak saudara. Tapi bila dah disampaikan amanah yang pertama kepada keluarga saudara maranya yang terdekat, berlakulah penentangan. Habis kaum-kaumnya menentang. Bapa dah meninggal, mak dah meninggal, datuk dah meninggal, kaumnya tinggalkan dia. Hanya sebahagian saja yang memeluk agama Islam. Kemudian adalah kaum-kaum yang lain-lain sikit. Kemudian meninggal pula bapa saudaranya Abu Talib, dan juga meninggal lagi isterinya Sayyidatina Khadijah. Habis. Kat Mekah yang untuk melindungi, memudahkan dakwah Nabi SAW, habis. Tadi ayah dah tak ada, mak dah tak ada, atuk saudara dah tak ada, datuknya dah tak ada. Kemudian kaumnya sendiri menentang, bapa saudaranya dah tak ada, isterinya dah tak ada. Lagi kuat penentangan yang diberikan oleh kaumnya sendiri. Dia bukan pergi luar negara, pergi dakwah. Belum, Nabi belum pergi. Baru dakwah dekat kampung sendiri. Orang-orang kampung tu semua macam, bukan kampung sekarang dah campur-campur orang. Kampung dulu tu memang itu ialah kaum keluarga dia. Orang kampung, dan itulah ahli keluarga, saudara mara, kan. Pergi sana tu Pak Lang, itu Mak Ngah, itu Pak Ndak dia, Pak Su, semua ada kaitan kekeluargaan, menolak dakwah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersama dengan Zaid bin Harisah menyangka di Taif akan diterima dakwah Nabi SAW. Tempat yang agak tinggi, suhunya yang sejuk, mungkin orangnya tak seserabut dekat Mekah, orang yang baik, mungkin boleh terima dakwah Nabi SAW. Lalu Nabi dan Zaid bin Harisah pergi sana. Belum jumpa penduduk di Taif, ketua-ketua kawasan lah, ketua-ketua Taif telah pun mengherdik Nabi SAW. Orang macam ni Allah hantar, dia punya tahap memperkecilkan Nabi SAW itu, sehingga keluar daripada kata-kata daripada mulut mereka,
Tak ada orang lain ke Allah nak lantik menjadi Nabi dan Rasul? Ini orangnya. Punya dihinakan Nabi SAW. Kalau inilah orang yang dilantik oleh Allah SWT untuk menjadi Nabi dan Rasul, maknanya Allah dah mengoyakkan Kaabah dengan tangannya sendiri. Wah, sampai kata-kata yang tak boleh diterima. Sebab orang-orang Arab ni kan dia guna bahasa yang sangat tinggi, yang indah-indah bila berkata-kata baik, dan sangat tinggi dan menyakitkan hati bila menggunakan kata-kata yang buruk. Sebab mereka memang mahir dalam berbahasa. Apa yang berlaku? Kita semua maklum. Ditolak dakwah Nabi SAW. Dipanggil budak-budak ni untuk dibaling batu, dibaling tulang-tulang unta sehingga berdarah, cedera Nabi SAW sehingga bertakung darah dalam kasut ataupun selipar Nabi SAW. Kalau darahnya sikit tak sampai bertakung. Ini darah yang begitu banyak. Bagi hina, kata-kata dibaling dengan najis-najis kepada Nabi SAW, sehingga ketika itulah malaikat menawarkan untuk angkat bukit dan hempak penduduk Taif. Bersama dengan sahabatnya tadi, Zaid bin Harisah, satu-satunya sahabat Nabi SAW yang sebiji namanya tertulis di dalam Al-Quran. Zaid. Abu Bakar As-Siddiq sahibihi. Hi itu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berada dalam gua, batu Allah sebut walah tahzan, kan? Innallaha ma'ana. Itu peristiwa di dalam gua. Jangan sedih, Allah bersama dengan kamu. Bersama dengan dua orang ni dalam gua, bersama dengan sahabatnya sahibihi. Allah bagi kata ganti nama hi kepada Abu Bakar As-Siddiq yang bersama dengan baginda Nabi SAW. Tapi Zaid ni tak, memang ada sebiji tu. Zaid ketika Zaid menceraikan isterinya Zainab binti Jahsy, habis tempoh zawajkaha kalau tak silap saya ayat Quran tu, nanti boleh tengok balik. Allah menikahkan Nabi SAW dengan Zainab selepas habis tempoh iddah. Tapi nama Zaid ditulis sebiji. Kalau kita punya nama, saya punya nama ada Luqman. Tapi bukan nama saya, tu orang lain. Ini Zaid memang nama dia. Boleh rasa tak macam mana kalau nama kita memang ada sebiji, Allah sebut dalam Quran. Oi, hebat. Ada juga yang Allah sebut lagi dalam Quran, Abu Lahab pun ada juga. Tapi itu dalam kehinaan. Ini kemuliaan Zaid yang menemani Nabi SAW ketika peristiwa Taif. Apa jawab Nabi SAW ketika malaikat itu menawarkan? Nabi SAW menolak untuk dilemparkan Taif punya bukit ni, bukit-bukit ini untuk menghempap kepada penduduk-penduduk Taif. Dan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku lemah, aku lemah di mata manusia, dihinakan. Kemana nak diletak urusan dakwah? Sebab kat Mekah dah kena tolak, kena tentang, keluarga sendiri ditentang. Di Taif pun macam ni. Tapi Nabi sebut akhir tu, saya suka yang akhir tu. Apa pun yang berlaku, dihina ke, dicederakan ke, ditolak oleh keluarga ke, semua Nabi SAW tidak ada masalah selagi Allah Subhanahu Wa Taala meredai Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah hadiahkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, bawa Nabi SAW. Selama ini Jibril yang sampaikan wahyu, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala bawa Nabi SAW naik ke langit, 7 lapis langit, terus ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kekuasaan yang sebenar. Selama ni dengan Jibril je, kali ni melihat kekuasaan yang sebenar. Sekarang penduduk Taif, Mekah yang menolak dakwah Nabi SAW, Nabi tengok alah kecil je. Kecil sangat nak banding dengan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW melihat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar. Ini baru Mekah, baru Madinah, nanti baru di Taif, nanti baru di Madinah. Belum lagi nak besar lagi Rom, Parsi, nak besar lagi, bukan? Belum lagi.
Kalau ini pun tak boleh tahan, macam mana nak sebarkan seluruh alam? Sebab Nabi ni ke seluruh alam. Jadi ketika itu Allah tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu penentangan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy hanya kecil sahaja ujian dan dugaannya buat baginda Nabi SAW. Kita dah biasa migraine, tiba-tiba perut masuk angin sebab tak makan, alah pening sikit je. Sebab migraine dah terlalu kuat. Tapi kalau takat-takat kena tahan sekejap tak makan tengah hari, masuk angin, kepala pening, apalah sangat kalau nak bandingkan dengan migraine. Contoh. Jadi ujian yang besar kita dah rasa, bila sampai ujian yang kecil-kecil ini, kita boleh sabar dan redha dengan begitu mudah, sebab dah merasai yang lebih susah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu kepada Nabi dan juga nak sampaikan juga kepada kita, begitulah keadaannya kalau manusia bergantung kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengajar Nabi SAW dan kita mengambil pengajaran supaya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak gantung kepada mak, nak gantung kepada ayah, ayah pasti akan pergi. Bergantung pada mak, mak pun meninggal. Bergantung pada datuk, datuk pun meninggal. Bergantung pada kaum keluarga, anak beranak, sanak saudara pun boleh menolak dakwah kita, pun akan hilang. Bergantung pada bapa saudara, meninggal. Bergantung kepada isteri, meninggal. Sekarang ada siapa? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Kan ada ayat tu kan, tengok bunga-bunga akan layu. Bergantung pada manusia, manusia akan mati. Tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam. Itulah sedikit perkongsian untuk kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan tak dapat banyak, sedikit memberikan manfaat serta pengajaran kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.